Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antas samiul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Kata Imam Nawawi di dalam kitab Azkar Nawawiyah lah. Diriwayatkan kami dalam kitab Ibnu Sunni daripada Anas radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai semayanya menyapuh ia ke mukanya dengan tangannya yang kanan. Kemudian membaca, ya Rasulullah, Asyhadu an la ilaha illallah war-rahmanur rahim. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhhib 'anni al-hamma wal hazan. Dan satu riwayat, Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Mungkin ni lah. Bagilah. Allahumma adhhib 'anni ila akhir. Hingga akhir. Sepintas lalu kalau kita tengok apa yang disebutkan oleh pengarang di sini, makna sebagai itibak dan mengikut cara sunnah Nabi bila kita semaya, nak tegak muka dan sapu muka. Untuk lebih panjang kita tengoklah bawah. Dan hadis lagu mana, dia nak sebut lagu mana, kita tengok cara sapu muka yang dibawa oleh orang tua kita hari ini. Hadis ini bawah. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik kata, Kana Rasulullah idza qada salatahu ya'ni wa sallama masaha jabhatahu biyadihi al-yumna thumma yaqul bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhhib 'anni al-hamma wal hazan. Atau hadis riwayat Ibnu Sunni dan juga Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya daripada Salamah pada Zaid Al-Ammi. Jadi kita akan bahas anak Zaid Al-Ammi lah tadi tu lagu mana. Habis. Itu asal hadis kita lah. Pergi pada hak tajuk kita tu kita urai. Hukum menyapu muka selepas semaya. Apabila seseorang itu selesai memberi salam pada salatnya, sama ada dia imam ataupun makmum ataupun salat bersendirian, yakni keseorangan. Satu imam ke makmum kalau dia main sore ke tak ada kira lah. Maka mengikut kenyataan Imam Syaukani dalam kitab Nailul Awtar, ialah sunatkan seorang itu menyapuh kepalanya dengan tangan kanan. Sunat kita sapuh sambil mengucapkan doa berikut, iaitu Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanu gani dah bagi ar-rahim. Allahumma adhhib 'anni al-hamma wal hazan. Kata Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'asan, Syekh lagi num Ba'asan, dalam kitabnya Bughyatul Mustarsyidin, dia bukan tengok sana, Susannu mashul jabhati akibas salati. Disunatkan sapuh muka ataupun dahi mengiringi solat. Jadi ada ulama yang mengatakan sunat kita sapuh muka lepas pada kita semaya. Dalilnya adalah berdasarkan kepada suatu hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Tabarani yang berbunyi An Anasin ila akhirih. Daripada Anas bin Malik katanya, sesungguhnya Rasulullah apabila bersalat dan selesai daripada mengerjakannya, beliau menyapuhkan dengan tangan kanannya ke atas kepala sambil berkata Bismillahi ila akhirih. Itu dalil hadis. Dan satu riwayat yang lain, beliau menyapuhkan dahinya dengan tangan kanan sambil berkata Allahumma azhim 'annil hamma wal hazan.
Al-Hafidh Nuruddin Ali bin Abi Bakar Al-Haythami dari kitab Majma'iz Zawaid. Jilid yang ke-10, kitab 10 jilid lah. Kitab Qadarul Hadis 10 jilid. Hak tahqiq Abdullah Darwish. Kitab ni ibarat daripada himpunan segala mutun matan hadis. 6 matan hadis himpun dari sebuah kitab. Musnad Imam Ahmad, Musnad Al-Bazzar, Musnad Abu Ya'la Al-Musali, dan salah satu ma'ajim bagi Imam At-Tabarani. Ni buah kitab dia himpun satu kitab, nama dia Majma'uz Zawaid, matan hadis. Dalam kitab tu jilid ke-10 telah mengulaskan hadis dengan kata hadis bab apa muka. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Tabarani di dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat, dan diriwayatkan juga oleh Al-Bazzar. Musnad Bazzar ni sebelah jilid 10 jilid ya, Musnad Bazzar, dengan sanad-sanad yang berbeza-beza. Sanad tu tak samalah. Terdapat dalam sanad hadis ini seorang perawi bernama Zaid bin Al-Hawari. Dia buka dalam kitab Tahzibut Tahzib. Kitab ni cara buat perawi hadis yang lebih masyhur dengan gelarannya Zaid Al-Ammi. Zaid Hawari Al-Ammi tu katalah, ada sebilangan ahli hadis yang menghukumkannya siqah. Jadi tentang dia tu ada orang duk balah, ada bani kata siqah, tetapi jumhur ahli hadis menghukumkannya dhaif. Ada jumhur kata dhaif segi status peribadi dia. Selain daripada Zaid, semua perawi dalam salah satu sanad riwayat Imam Tabarani adalah siqah. Hak lain siqah belaka, Zaid sorang tu silap. Jadi hak tu kata siqah, hak ni kata dhaif. Sementara sebahagian perawi dalam sanad-sanad lainnya berlaku perselisihan pendapat di kalangan ahli hadis mengenai status mereka. Mengenai peribadilah cara hak dan apa yang panggil hal mereka. Berdasarkan kepada kata Al-Hafidh Al-Haythami tadi atasan, hadis ini kedudukannya masih menjadi perselisihan di kalangan al-hadis. Belum putus lagi, jadi selisih lagi di antara pakar ulama hadis berhubung dengan statusnya. Bagi ahli hadis yang menghukumkan Zaid Ammi sebagai siqah, ulama yang kata Zaid Ammi itu siqah akan menghukumkan hadis ini sahih ataupun hasan. Duduk tangga tu sebab gini, semua perawi hadis tu sahih melaka illa Zaid Ammi. Maka Zaid Ammi ni kalau ulama mengatakan siqah, dia tu kuat. Kalau kita buka dalam kitab Bazlul Majhud syarah kepada Abu Daud, kitab kelama tu tak silap jilid yang juzuk yang keempat. Maka situ mengikut dalam syarah Bazlul Majhud tu pendapat bagi Ibnu Hibban mesiqahkan akan Zaid Al-Ammi. Dia berhadal lah itu, jadi kita dah buka tengoklah, dah ada ulama yang mesiqahkan. Kalau siqah maka kuat hadis kuat. Kerana semua perawi selainnya mengikut kenyataan Al-Hafidh Al-Haythami adalah siqah. Sementara al-hadis yang menghukumkan Zaid Ammi sebagai dhaif, ada ulama mengatakan dia tu dhaif, akan menghukumkan hadis tu dhaif. Dan kata ya, dhaif dengan naik sampai ke hasan, tahu siqah. Ada siapa muka. Kalau kita andaikan hadis ini tidak sahih, kalau kita bubuh kata hadis tak sahih dan tidak hasan, maka kalau pun dhaif, anggap dhaif hadis tadi, sudah pasti ianya tidak terlalu dhaif. Ya tak dhaif sangatlah. Kerana ahli hadis masih berselisih pendapat mengenai peribadi Zaid Al-Ammi. Orang ni kata siqah, orang ni kata tak siqah. Ada yang kata semua tu tak siqah belaka. Tak lagi. Itu khilaf dah situ, itu khilaf dah antara ulama ni kata siqah, ni kata tak siqah hadis. Kesimpulannya hadis ini masih boleh diamalkan dalam ibadat sunat yang berkaitan dengan kelebihan. Boleh kita beramal lagi dah. Walau kita nak berdalih hujah tak boleh, beramal boleh. Ataupun dikenali sebagai fadail amal. Oleh kerana itulah boleh jadi Imam Syaukani telah memasukkan hadis ini dalam kitabnya Nailul Awtar.
Juzuk yang kedua tu cetakan lama tu, bukan cetakan hak baru hak 17 jilid tak, cetakan hak 4 jilid. Takut ke canggih tu. Hak Tabaqat Ibnu Jauzi tu dia 16 juzuk. Masa apa hak tahqiq Dr. Hasan Maqbul Ahdan ulama Yamin. Imam Suyuti menyebutkan dalam kitabnya Tuhfatul Abrar mengenai beramal dengan hadis dhaif dengan katanya. Kita ambil terjemah dia. Para ulama hadis dan ulama fiqh dan lainnya berpendapat harus lagi sunat beramal dengan hadis dhaif dalam perkara ibadat yang berkaitan dengan kelebihan. Selepas kelebihan fadail ni boleh kita nak beramal, tak ada masalah. Dengan hadis dhaif boleh. Dan galakkan melakukan amalan tertentu dan menjauhkannya selama mana hadis tersebut tidak mencapai tahap hadis maudhu'. Makna kalau hadis tu tidak dinamakan dan tidak termasuk dan tidak dihukumkan maudhu', maka boleh kita beramal. Tapi kalau dah sampai tahap hadis maudhu', tak usah kacau. Tak ada kacau dah situ. Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan 3 syarat untuk beramal dengan hadis dhaif. Ibnu Hajar. 1, tidak terlalu dhaif. Oleh itu tak boleh beramal dengan hadis dhaif yang diriwayatkan oleh hanya seorang perawi yang dikenali sebagai seorang pembohong. Kalau seorang rawi royak ni semua bakal kata dia kadzab, maka tak boleh. Ataupun dituduh sebagai pembohong. Maksud tuduh ni dia bukan pembohong, tapi dia mau tuduh dia. Ada maksudnya pada hakikatnya dia bukan seorang pembohong, tetapi telah dituduh sebagai seorang pembohong. Dia kena tuhmah. Begitu juga dengan seorang perawi yang sangat teruk berlaku kesalahan dari segi hafalannya. Kurang ingatlah. Syekh Al-La'i telah menilikkan bahawa syarat ini telah disepakati dan diittifaq oleh semua ulama hadis. Semua ulama hadis kata semacam ni berlakulah. Yang kedua, hadis dhaif tersebut mestilah berada di bawah ruang lingkup suatu amalan asas. Yang maksud buat amalan asasi seperti semaya, puasa, baca Quran dan sebagainya, yang telah menjadi amalan umum. Maka tak boleh dengan hanya berdasarkan hadis dhaif kita mencipta dan beramal dengan suatu amalan baru yang tak mempunyai dalil pada Quran dan hadis sahih ataupun hasan. Yang tiga, beramal dengan hadis dhaif seorang itu tidak boleh beriktikad bahawa amalan tersebut benar-benar merupakan suatu amalan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Masa kita beramal hadis dhaif ni, dalam hati kita jangan tak 100% kata hak ni hak Nabi buat, jangan tak situ. Jangan kita tak 100% yakin kata iktikad merupakan suatu amalan hak Nabi kita buat. Jangan tak 100%. Apa ada dhaif ni panggil? Ataupun suatu sabdanya hak Nabi kata, ataupun pendapat pengiktirafan daripadanya hak Nabi kita ikrar, hak Nabi kita menetapkan, itu pun tak kira. Tujuannya supaya dia tidak menyandarkan amalan tersebut kepada Nabi yang sememangnya baginda tak pernah mengatakannya. Takut situ ya. Kita sana kuat apa Nabi tak ada kata, Nabi tak ada buat. Takut situ. Bahkan hendak dia beriktikad bahawa hanya kena pakai lagu ni, amalan tersebut diamalkan atas dasar ihtiyati. Situ ya. Iaitulah berwaspada ataupun berhati-hati kalau ia sebenarnya merupakan hadis Rasulullah. Datang tu je kita duduk. Tidak terlalu sangatlah. Karena hadis dhaif itu boleh jadi ianya memang merupakan suatu sabda Rasulullah. Boleh jadi ihtimal, iaitu sahih dari segi matannya, cuma ianya dihukumkan dhaif kerana sanak sahaja. Apa masalah matan tak ada masalah, cuma sanak tu jadi. Disebabkan perawi tidak mencukupi syarat-syarat sahih yang digariskan oleh pakar-pakar ulama hadis. Ahli hadis sebagai pakar-pakar hadis. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata lagi, 2 syarat yang terakhir ini telah pun disebut oleh Syekh Izzuddin Ibnu Abdus Salam dan oleh sahabatnya Syekh Ibnu Daqiqul Aid. Dua-dua ni termasuk ulama Syafi'i kita. Buku dalam kitab Tuhfatul Abrar
Binukatil Azkar dan Qawaid Tahdis jilid sekian-sekian. Habis kata. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak daripada seorang hamba semaya akan fardu dan mengucap istighfar 10 kali lepas semaya lah. Tidak berdiri daripada tempatnya, malah tidak beralih, hingga diampuni Allah baginya segala dosa. Lepas semaya astagfirullahalazim 10 kali. Dan jika ada ia seumpama buih di laut dan seumpama bukit Tihamah sekalipun. Jadi lafaz hadis sabda Nabi tidak pada seorang ni kita cari tak temu. Siapa yang jumpa hadis ni lafaz mata hak Arab, insya-Allah kita nak berkongsi sama. Akan satu, lafaz hadis ini kami tidak dapat menemuinya. Jadi kita cari tak jumpa mata hadis ni. Kita tidak kata hadis tak ada, kita tak jumpa. Kita mana ada ilmu kadang-kadang sikit-sikit lah. Tapi siapa panggil seusaha mana usaha kita cari itu tak temu. Jadi kita haraplah siapa-siapa yang tengok kita ni, banyak hadis juga yang tak jumpa tu. Pada jilid yang pertama tu 45 hadis. Lepas tu pada jilid yang kedua ni puasa pahak nisa tak jumpa hadis lagi. InsyaAllah kalau ada temu hadis mata hak Arab tu, kita nak hatta mari tulis kertas mari kita nak. Mudah-mudahan kita kali yang lain tu kita akan bubuh hadis ni insya-Allah taala dah. Sebagai hijau, kira tu hijau untuk cari hadis. Hadis hak tiada daripada seorang hamba semaya fardu mengucap istighfar ni, dia cari mata hadis tu. Ada kitab gapo tu pun cari dengan kitab, cari dengan tabah belakang dah tak jumpa lagi dah. Tak jumpa. Kata. Jadi cara beradab, kalau kita tak jumpa jangan dia katakan hadis tu maudhu'. Dia kata gapo muka tak jumpa. Tak. Dia kata plesu lagi, tak jumpa lagi. Apa cari? Abah hadis Nabi bukan sikit. Juta-juta hadis ya. Ahmad bin Hanbal menghafalkan hadis sanad dengan mata setengah mengatakan 1.500.000 hadis. Imam Ahmad satu riwayat mengatakan 1 juta hadis dia hafal. 1 juta hadis mata sekali dengan sanad. Pak kita 40 arba'in Nawawi tak ingat ni. Jangan dikata 1 juta. Insya-Allah dapat lagi faidatun. Riwayat Tirmizi. Tirmizi ni bukan Tirmizi tu Sunan Tirmizi ni. Bawah tu kita taklid. Murad di sini ialah Al-Hakim Tirmizi. Dia ada buat satu buah kitab bawah tu Nawadirul Usul fi Ahaditsir Rasul. Kitab ni kalau cetak ke Tabaq Darun Nawadir 7 jilid hari ni. Tercetak hak muhaqqaqah lah, hak baru. Kita ada beli tabaq ni. Kita hadis. Tirmizi situ Tirmizi Al-Hakim. Bukan Tirmizi Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmizi tu kitab Jami' Sahih tak. Dengan sanadnya akan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjumpa Jibril akan Nabi Musa alaihi wasallam, maka berkata ia baginya bahwasanya firman Tuhan engkau, barang siapa membaca kemudian daripada semaya 5 waktu, maka bahwasanya malam dan siang 24 saat 24 jam lah naik kepadaku daripadanya, yakni daripada orang yang membaca akan doa ini. Tiap-tiap saat 70,000 kebajikan Allah Allah berkekalan selama-lamanya hingga ditiup sengkekala. Apa yang kira lah. Oleh itu hadis ni di bawah tu ada cari jumpa juga. Hadis ini disebutkan dalam kitab Jami'ul Ahadits bagi As-Sayuti. Kitab Nusan Jami'ul Ahadits. Jilid rakam duduk situ. Lafaz dia tu. Inna Musa bin Imran laqiya Jibril faqala lahma liman qara'a ayatul kursi kaza wa kaza marratan fa dzakarna an al-ajri min al-ajri mimma lam yakun mimma lam kalau tidak anak tulis lagu dulu.
Apa situ nak tengok semula. Memang lam yakul alaihi Musa. Gitu bagaikan. Fasa'ala rabbahu ila akhirih. Jadi lafaz tu ada sebut dalam kitab Jami' Ahadis. Bawah lagi. Fa innal laila wan nahar arba'atun wa ishruna sa'atan laysa minha sa'atun illa yas'udu ilayya minhu fiha sab'una alf hasanatin hatta yunfakha fi suri. Itu hak disebut dalam kitab Al-Hakim dan juga dalam kitab Kazul Ummal bagi Al-Hindi. Situ mengatakan dhaif jiddan lafaz tu. Dan telah mengarang oleh Imam Al-Buni. Al-Buni ni ada bawah tu orang korong mana antara kitab dia nya Syamsul Ma'ariful Wusta, ada juga Syamsul Ma'ariful Sughra. Banyak buah kitab lah. Syamsul Ma'ariful Kubra pun ada. Syamsul Ma'ariful Kubra ni kitab satu jilid 4 juzuk kitabnya. Kitab ni Al-Buni. Di dalam kitabnya pada menyatakan beberapa fadilat dan manfaat doa ini, dan iaitu doa ni. Allahumma inni uqaddimu ilayka baina yaday kulli nafsin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatarafu biha ahlus samawati wa ahlul ardi min kulli shay'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilayka baina yaday dhalika kullih. Allahumma la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Intaha syarhi. Syarhi ni kitab pun tak tahulah. Intaha syarhi. Wallahu a'lam, tak tahu. Syarhi tu gapo syarah dia. Nama kitab ke gapo tak tahu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara barang siapa mendatang dengan dia serta iman masuk syurga ia daripada barang apa pintu yang dikenakikan. 3 perkara ni siapa beramal dia akan masuk syurga ikut pintu mana lah. Dan dikahwinkan dia daripada huril ain, anak-anak bidadari. Seperti barang yang dikandaknya, nak cakap mana ikut ya. Iaitu mereka membayarkan hutang yang tersembunyi, yakni hutang yang tidak saksi. Hutang tak ada saksi, bayar habis. Dan maaf dia daripada yang membunuhkan dia. Orang bunuh buat kena dia maaf, dia tak ada ambil balas. Dan membaca kamadian daripada tiap-tiap semaya fardu akan ni pak dia nak ni. Qul huwallahu ahad 11 kali. 11 kali kulhu. Dan berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, atau salah sesuatu daripada, ya Rasulullah, kalau sekarang lagu mana? Mungkin 3 dah. Pasal buat sekarang. Maka sabdanya Rasulullah, atau salah sesuatu daripada. Diriwayatkan dia oleh At-Tabarani. Tengok hak satu tulis sana. Hadis ini meriwayat oleh Tabarani dari kitab Ad-Du'a. Juga kitab Ma'ajim dah. Tabarani banyak kitab je. Al-Ma'ajim As-Salasah tu 3 Ma'ajim. Ada kitab Ad-Du'a jilid pertama. Haddatsana Musa bin Harun qala haddatsana Abdul A'la bin Hamad An-Narsi. Tu tahwilul isnad paling sana. Wa haddatsana Abdullah bin Ahmad bin Hanbal wal Husayn ibn Ishaq At-Tustari As-Tustari qala haddatsana Al-Abbah ibn Walid An-Narsi qala haddatsana Bishr ibn Mansur an Umar bin Nabhan an Abi Shaddad an Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullah salasun man jaa bihinna ma'a imanin billah dakhala min ayyi abwabil jannah syaa. Jadi lafaz hadis tu supo habis-habis dengan terjemah hak atas sana sama. Wa qala Abu Bakr dengar au ihdahunna ya Rasulullah qala au ihdahunna.
Jadi terjemahkan oleh pengarang kita Syekh Muhammad bin Ismail Dawudi, sama dengan nas yang kita sebut di bawah tu. Itu hak hadis, ada hak yang disebutkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Ad-Du'a, kita ada. Apa tu bawah tu Abu Bakar Siddiq tu sebagai latar belakang sirah hidup dia 45 baris itu ya. Atas di sana pun ke satu sama juga At-Tabarani tu orang mana. Nah, siapa dia, nama dia, asal daripada mana, apa gatik karangan dia, kerja dia. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, aku lihat seorang laki-laki bergantung dengan tirai Baitullah. Dia bergantung di kelamu Kaabah. Kita panggil kelamu, tirai. Kelamu pada buku Kaabah. Padahal berkata ya man la yashghaluhu sya'nun an sya'nin azikni bardal afwika wa halawata rahmatika. Dia berdoa. Maka kata aku, ya Abdullah, ulangkan atasku perkataan engkau itu. Barulah semula tengok. Maka katanya, demi Tuhan yang adalah diri Khadir pada tangannya. Khadir itu Nabi Khidir lah. Dan depan akan siapa doa Nabi Khidir selagi. Tidak membacakan doa ini seorang hamba kama daripada tiap-tiap sembahyang fardu, malaikat diampun segala dosa. Siapa yang baca doa ni terampun dosa. Dan jika ada yang seumpama pasir alij, apa mana? Iaitu alij itu nama suatu tempat, pasir alij, ataupun 99 titik air hujan, ataupun 99 daun kayu sekalipun, maka yang membaca doa tersebut itu Nabi Khadir alaihi salam. Tengok di sana tu. Kedua, perkataan Sayyidina Ali ini, hak sebut musannif, disebut dalam kitab Al-Majalisah wa Jawahirul Ilmi karangan bagi Abu Bakar Ahmad Marwan Ad-Dainuri Al-Maliki Al-Mutawaffa 333. Nah, itu sebagai rodok ke tempatnya Jami' Asal. Ambil situ. Lafaz Arab tu sama dengan hak Jawi disebut oleh pengarang di atas. InsyaAllah dah sendiri dah sendiri. Apa tu yang kedua tu riwayat yang disebut dalam Kitabul Mawdu'ah bagi Mujazi. Lebih kurang juga tu. Cuma lafaz hadis yang kedua tu mengikut Ibn Jauzi kata hadis ini di sana tidak sah ia. Hadis yang tidak sahih lah. Dan Muhammad bin Al-Harawi itu majhul sebagai faham bab sanad sikit. Dan Ibnu Mihri apa ni nama tadi? Abdullah bin Mahraz situ. Itu matrukun rawi dia. Kata Ahmad telah tinggalkan maksudkan hadis Abdullah bin Mahraz. Maka tak pakai hadis dia. Doa Nabi Khadir alaihi salam, dan adalah Nabi Khadir alaihi salam membaca doa ini. Tak arti lagi tu kan, hidup mana tak tahu lah. Tak permukaan bombing lah, bukan langit. Nabi Khadir yang kisah sekali dengan Sayyidina Nabi Musa lah. Musa kisah Musa. Cerita tu lah. Iaitu ni doa dia. Allahumma inni astaghfiruka lima tubtu ilaika minhu thumma udtu ilaihi wa astaghfiruka lima wa'adtuka min nafsi thumma akhlaftuka wa astaghfiruka lima aradtu bihi wajhaka wa khalituhuma laysa laka wa astaghfiruka lin ni'ami allati an'amta biha alayhi wa qawitu biha ala ma'siyatik wa astaghfiruka ya aliman ghaibi wasyahadah الرحمن الرحيم من كل ذنب أذنبته أو معصية في ضياء النهار وسواد الليل في ملأ أو خلاء وسر وعلانية يا حليم. Hadis ni tu doa ni disebut dalam kitab Kanzul Umman bawah tu ada sebagai wak raja ke bawah tu. Dalam Kanzul Umman ada sebut doa ni kat Nabi Khadir. Di sana. Berkata Auza'i, kita minta pada ustaz nak klik ustaz 5 minit insya-Allah.